Tun Madikuti. Oh, Tun Madikuti. Saya ada kabar berita paling buruk untuk Tun hari ini. Berdasarkan satu maklumat sulit yang cukup panas, yang cukup ditakuti oleh Tun Madikuti. Ada tinggal 236 hari lagi Sultan Johor bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur. Ya, saya ulang Tun. Berdasarkan satu rahsia sulit, intelligent information mengesahkan ada 236 hari sahaja lagi Sultan Johor yang paling ditakuti oleh Tun Madikuti bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur. Tun, masa semakin suntuk. Saya kesian tengok Tun Madikuti. Muka pucat ketakutan, menggelabah, kelengkabut huru-hara kerana tinggal 236 hari sahaja lagi Sultan Johor bakal mencipta sejarah baru dalam percaturan kuasa dunia, bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Wahai Tun Madikuti yang amat kami hormati, kami rakyat kesian tengok Tun hari-hari meroyan jadi orang gila, tak dapat tidur malam dengan tenang dan nyenyak kerana terbayang-bayang wajah Sultan Johor, Sultan Selangor, wajah Sultan Pahang, wajah Sultan Perak, terbayang-bayang 7 keturunan wajah Raja-Raja Melayu Islam yang sampai sekarang tidak dapat dihancurkan oleh Tun Madikuti. Saya kesian tengok Tun Madikuti ni sebenarnya. Lagaknya seperti seekor babi tua gila, cuba untuk menyondol Raja-Raja Melayu Islam, terutamanya Sultan Johor, sampai jadi babi gila Tun Madikuti ni. Sebab berkakai tak dapat halang Sultan Johor jadi Yang di-Pertuan Agong, yang bakal mengangkat sumpah sebagai ketua negara Malaysia yang paling powerful, yang paling hebat, yang paling ditakuti oleh Tun Madikuti dalam sejarah percaturan kuasa dunia. Rahsia ini ramai rakyat Malaysia tak tahu. Kamu tengok Tun Madikuti tu macam babi tua gila, hari-hari menghina memfitnah Raja-Raja Melayu Islam. Kenapa Tun Madikuti jadi macam ni? Ketahuilah rakyat Malaysia, Tun Madikuti tu sedang sibuk menghitung hari menyaksikan Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong baharu dalam negara Persekutuan Malaysia. Tun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur Tun sampai saat 100 tahun. Hikmahnya adalah Tun Madikuti akan menyaksikan mimpi ngeri dalam kehidupannya, ketakutan terbesarnya menjadi realiti.
iaitu Sultan Johor bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong di saat Tun Madikuti panjang umur dalam negara Malaysia. Sultan Johor dan kerabat Sultan Johor dari segi sejarah adalah musuh ketat Tun Madikuti. Bermacam-macam siri peperangan, perang besar, perang dingin, melibatkan kerja-kerja kotor Tun Madikuti, memerangkap, memfitnah, sekaligus merancang untuk hancurkan 7 keturunan Sultan Johor. Tetapi hari ini Tun Madikuti tak dapat tidur malam sebab dia sangat takut Sultan Johor pasti 236 hari daripada sekarang bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur. Tun Madikuti, saya nak tanya hang, berapa bilion ringgit hang dibayar untuk jadi babi tua gila menyondol raja-raja Melayu Islam kami dengan kerja-kerja politik fitnah jijik ni? Kami rakyat nak tahu berapa bilion ringgit Tun Madikuti dibayar oleh kuasa besar asing di belakang Tun, yang semakin nyanyuk, semakin gila, semakin angau, yang semakin dupang, sanggup jadi babi tua gila menyondol raja-raja Melayu Islam dengan kerja kotor memfitnah raja-raja negara kami. Tun, kalau ada telur, ada batang kemaluan, Tun kena jawab soalan panas saya ini. Berapa bilion ringgit Tun Madikuti dibayar untuk menghina, memfitnah institusi raja-raja Melayu Islam dalam Malaysia? Berapa bilion ringgit Tun Madikuti dibayar, diupah oleh kuasa besar di belakang Tun menjadi seekor babi tua gila menyondol raja-raja Melayu Islam dengan bermacam-macam cerita fitnah politik yang cukup menjijikkan sehingga usia Tun mencecah 100 tahun. Saya ingin terus terang kepada Tun Madikuti. Kami tahu niat jahat, niat buruk Tun Madikuti menghina, memfitnah, memperolok-olokkan institusi raja-raja Melayu Islam adalah untuk menghancurkan negara Malaysia. Ialah salah satu formula politik dupang-dupang Tun Madikuti yang dia pegang sampai mati. Negara Malaysia hanya boleh dihancurkan oleh Tun jika Tun berjaya menghancurkan raja-raja Melayu Islam di negara kami. Tetapi sial, cukup sial, malang, sangat malang, walaupun Tun Madikuti cuba untuk membasuh otak rakyat Malaysia menggunakan Clorox untuk membenci raja-raja Melayu Islam, tetapi semua kerja Tun Madikuti ini gagal dan sia-sia. Malah
akhirnya Tun Madikuti yang hancur di tangan rakyat. Ya, saya perlu terus terang, Tun syok sendiri memfitnah raja-raja Melayu di negara Malaysia. Tun syok sendiri jadi babi gila, menghina dan memperolok-olokkan institusi raja-raja Melayu Islam. Terima kasih. Yang sampai sekarang Tun Madikuti gagal basuh otak 32 juta rakyat menggunakan Clorox bagi menghapuskan sistem beraja Melayu Islam yang semakin berkuasa di negara ini. Lihat kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala menjaga institusi raja-raja Islam dalam negara kami, Tun. Sampai Tun mencecah umur 100 tahun tak dapat hancurkan raja-raja Islam di negara berdaulat ini, tetapi akhirnya Tun yang hancur dan pupus dengan sangat hina pada PRU 15. Saya kesian tengok Tun Madikuti. Jadi gila, jadi nyanyuk, jadi dupang, jadi biol. Seperti seekor babi gila. Cuba menyondol raja-raja Melayu Islam, tetapi akhirnya Tun Madikuti disembelih seperti seekor babi yang tidak berguna di tengah-tengah hutan. Tun yang amat saya hormati, saya ingin menarik perhatian Tun yang sedang menonton video panas ini. Ada dua masalah besar yang menyebabkan Tun tak dapat tidur malam dengan nyenyak dan tenang di bumi Allah ini. Pertama, kami rakyat Malaysia tahu Tun Madikuti tertekan, sakit kepala melihat Zahid Hamidi masih menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dan ini punca utama Tun Madikuti tak dapat tidur malam sebab sangat sukar untuk menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sangat sukar untuk menumbangkan Perdana Menteri ke-10 kerana Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO masih bertahan, masih berkuasa untuk menyokong kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan kerajaan agung di Putrajaya. Oleh itu, saya kesian tengok Tun Madikuti tak dapat tidur malam dengan aman dan tenteram. Terpaksa jadi babi gila di tengah-tengah hutan, meroyan jadi orang gila. Tun serang macam mana pun lah Zahid Hamidi dan UMNO. Saya ingin terus terang juga, di usia Tun 100 tahun, Allah telah tunjukkan kepada kami Tun Madikuti gagal menghancurkan UMNO, sehingga UMNO hari ini
tetap menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. So, apabila Tun Madikuti sudah gagal hancurkan UMNO, Tun Madikuti tak boleh ubah pendirian Zahid Hamidi menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Adalah sia-sia, Tun. Menjadi seekor babi gila yang dibayar bilion-bilion ringgit untuk menyondol institusi Raja-Raja Melayu, untuk menyondol UMNO yang Tun Madikuti sudah gagal hancurkan di usia Tun 100 tahun. Sepatutnya hari ini Tun Madikuti sudah berjaya dengan misi politik kotornya menghancurkan institusi Raja-Raja Melayu Islam dan menghapuskan UMNO dalam Malaysia. Tetapi ironinya, segala rancangan Tun Madikuti ini menyaksikan yang hancur bukanlah institusi Raja-Raja Melayu Islam dan UMNO, akan tetapi rupa-rupanya Tun Madikuti, politikus yang boleh diibaratkan seperti babi gila yang hancur disembelih sampai hilang deposit PRU 15 lalu. Akhir sekali, wahai Tun Madikuti yang amat saya hormati, saya juga ingin berterus terang, Raja-Raja Melayu Islam hari ini, 9 Raja Melayu, masih menyokong dan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Walaupun anda nak bergabung semula dengan Muhyiddin, nak bergabung dengan Hadi Bawang, nak bergabung dengan parti lebay, parti perikatan, parti bunga raya, Tun, pendirian Raja-Raja Melayu tetap sama. Mereka sebagai raja yang bijaksana bermusyawarah dan berijtihad. Hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang paling layak untuk terus lebih lama jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Tun Madikuti dah tak layak untuk jadi Perdana Menteri buat kali ketiga, sebab Tun Madikuti bukan lagi ahli parlimen, bukan lagi ahli Dewan Rakyat, malah sudah kalah, hilang deposit, dikubur kuat sendiri pada PRU 15. Maka sedarlah daripada tidur yang lena, Tun Madikuti. Cerminlah diri anda sendiri. Anda sudah gagal untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga di Putrajaya kerana Raja-Raja Melayu Islam dan UMNO bersama 32 juta rakyat tetap menyokong dan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Sebagai kesimpulan, saya Jufazli Syamat sebagai Kingmaker baru politik Malaysia ingin mengumumkan dan mengisytiharkan kepada pencatur-pencatur kuasa di seluruh dunia, Tun Madikuti yang takut melihat Sultan Johor ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong, saya ingin berterus terang, Tun Madikuti dah tak cukup masa untuk menghalang Sultan Johor menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Istana Negara Kuala Lumpur. Maka Tun Madikuti
perlu bersedia membeli ubat sakit jantung. Kerana ketika Sultan Johor ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong, disitulah permulaan legasi politik Tun Madikuti hancur berkecai, pupus, buat selama-lamanya sampai kiamat. Saya juga ingin nyatakan Tun Madikuti yang menjadi pengkhianat, petualang, penyamun, penyangak, sudah gagal menghalang kebangkitan Raja-Raja Melayu Islam yang kekal menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Ini antara kegagalan terbesar Tun Madikuti. Tun gagal untuk menghasut Raja-Raja Melayu Islam menumbangkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Malah saat ini kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 semakin kukuh, semakin kuat di Putrajaya kerana Raja-Raja Melayu Islam sudah tidak percayakan Tun Madikuti yang merupakan pengkhianat petualang seperti seekor babi gila. Syok sendiri menyondol Raja-Raja Melayu Islam yang sampai sekarang tidak boleh dihancurkan kuasa Raja-Raja ini oleh Tun Madikuti dalam Malaysia. Akhir sekali, Tun Madikuti perlu jumpa doktor sakit mental, doktor gila. Perlu jumpa doktor nyanyuk. Sebab cukup kritikal, cukup parah. Penyakit mental, penyakit otak gila Tun Madikuti ini mengalahkan otak babi gila di tengah-tengah hutan. Tun Madikuti masih tidak boleh terima kekalahannya yang gagal menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga di Putrajaya pasca PRU 15. Memang Tun Madikuti ini sangat kesian kita tengok. Makin tua, makin dupang, makin biul, makin gila, makin nyanyuk, makin delusion, makin sakit mental. Tun Madikuti perlu menerima satu kenyataan. 32 juta rakyat tidak memilih anda untuk menjadi Perdana Menteri ke-10. Malah 32 juta rakyat tidak mahu anda untuk menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga di Putrajaya. Checkmate. And game over 100 kali. Tun Madikuti yang tak dapat tidur malam kerana takut melihat Sultan Johor bakal ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong dalam tempoh 236 hari daripada sekarang. Checkmate and game over 100 kali. Tun Madikuti yang gagal menghancurkan institusi Raja-Raja Melayu Islam kerana Tun Madikuti ini adalah sama level dengan seekor babi gila di tengah-tengah hutan yang akhirnya Tun Madikuti kena sembelih oleh Raja-Raja Melayu Islam yang sangat hebat dan bijaksana di negara ini. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tun Madikuti yang kempunan, berputih mata, tak dapat jadi Perdana Menteri buat kali ketiga di Putrajaya, sehingga Tun Madikuti jadi gila, jadi nyanyuk, jadi dupang. Tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim sudah berjaya menjadi Perdana Menteri ke-10 yang paling powerful di Putrajaya. Pakcik makcik Otok Arum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tun, semoga Tun terus panjang umur dan sihat walafiat.
Saya doakan semoga penyakit gila, penyakit sakit mental, penyakit biol dalam kepala otak Tun itu dapat disembuhkan oleh anak-anak Tun sebelum Tun mati sia-sia. Tidak diterima oleh bumi Allah di akhir zaman ini. Bertaubatlah dan kembalilah ke pangkal jalan. Malu Tun, mati dengan sangat hina, tidak diterima oleh tanah, tidak diterima oleh bumi Allah, kerana Tun maha sombong, maha tamak, maha gila, maha perompak, tak tahu malu jadi pengkhianat petualang di hadapan raja-raja Melayu Islam, di hadapan 32 juta rakyat yang Tun sendiri gagal hancurkan. Hospital gila Tanjung Rambutan dan penjara neraka Jahanam, Allah kirim salam rindu Tun. Sekian. Terima kasih.